النور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamil bil khair ya karim. Amma ba'du. Pertama-tama sekali kita syukur dengan Allah Subhanahu wa taala dengan limpah karunia kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita di malam ni. Allah Subhanahu wa taala masih lagi pilih diri kita untuk bersama-sama dalam berjamaah untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri kesihatan kepada kita dalam suasana bahaya, dalam suasana corona ni tadi. Allah Subhanahu wa taala bagi kesegaran dari untuk diri kita untuk kita menyambung peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghabiskan masa kehidupan kita di atas dunia, umur yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita di hari ini. Dengan kesyukuran ini tadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagikan rezeki yang murah terhadap diri kita di atas dunia ini tadi, dan juga balasan di alam akhirat sana dengan ketinggian martabat ataupun darjat kita di syurga Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang Abu bagi tahu kata minggu ni, insya-Allah akan Abu huraikan sedikit sebanyak tentang sejarah ataupun kisah isteri kepada Nabi Ibrahim AS. Walaupun sebenarnya kisah ataupun sejarah Nabi Ibrahim tu sebenarnya lebih panjang lagi, maka kita kena carilah dalam kitab-kitab supaya kita dapat menghayati kehidupan Nabi Ibrahim AS, kesusahan, kepayahan dia dalam mengharung hidup dia untuk menyebarkan agama Allah SWT, sehingga kan dia sampai kepada negara-negara selain daripada tempat kediaman dia, tempat tinggal dia. Jadi dengan pengalaman ataupun dengan susah payah dia tadi, asbab daripada tu, maka peninggalan dia tu tadi sehinggakan agama tersebar ke seluruh tempat yang dia pergi. Jadi malam ni kita bicara ataupun kita sikit sebanyak kita menghuraikan tentang isteri Nabi Ibrahim AS. Jadi apabila Nabi Ibrahim AS dia telah dihambat ataupun dihalau oleh ayah dia, apabila pertempuran dia dan juga Namrud, dan akhirnya Namrud telah binasa akibat daripada nyamuk yang masuk daripada hidung dan tinggal di otak. Akhirnya kepala dia pecah dengan sebab dipukul ataupun dikatak oleh rakyat dia sendiri, dan keluarlah nyamuk tu besar anak ajai. Apabila kematian Namrud ni tadi, Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja hantar nyamuk tu tadi kepada Namrud seorang, tetapi kepada pengikut-pengikut dia, orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka boleh kata semuanya mati. Tapi ada saki-baki yang tinggal lagi. Maka apabila begitu, Nabi Ibrahim alaihissalam dia telah hijrah daripada tempat kediaman dia tadi, Padang Aram. Maka dia mulalah hijrah daripada Padang Aram tadi kepada Palestin. Dia nak pergi kepada Palestin.
Apabila dia berjalan menuju kepada Palestin, maka dia kena melalui Syam, Lebanon, Jordan, lepas tu Mesir, lepas tu baru sampai kepada Palestin. Kalau daripada Palestin menurun ke bawah, maka akan temu Madinah, lepas tu barulah Mekah. Jadi Mekah ataupun Madinah dia sebelah bawah. Maka dia kena melalui Syam, Lebanon, Jordan dan juga Mesir ataupun kemudian sampai kepada Palestin. Jadi kisahnya, ceritanya apabila dia bersama dengan Sarah, kerana isteri kepada Ibrahim alaihissalam ni tadi, yang masyhurnya iaitu dua orang, iaitu Siti Hajar dan Siti Sarah. Jadi Siti Sarah adalah bini ataupun isteri kepada Nabi Ibrahim yang pertama, Siti Hajar yang kedua. Tapi ada lagi dalam kitab-kitab dikatakan sebagai isteri yang ketiga kepada Nabi Ibrahim, iaitu Qunturah. Dan yang keempat pula, ada bini yang keempat, isteri yang keempat, iaitu Hajun. Hajun adalah isteri yang keempat kepada Nabi Ibrahim AS. Jadi keempat-empat ni tadi bermula daripada Siti Sarah. Jadi sebelum daripada matinya Namrud, maka Siti Sarah ni tadi telah bersuamikan Ibrahim. Apabila Ibrahim besar, maka dia nakkan kepada isteri, maka dia telah pergi kepada Syam. Kerana bapa saudara kepada Nabi Ibrahim ni ada di Syam. Bila kata dia pergi kepada Syam, maka dia mencari isteri, nak buat jadi isteri. Akhirnya pak saudara dia menawarkan kepada dia, iaitu Sarah. Sarah ni tadi riwayat daripada kisah Nabi, kisah-kisah Nabi, iaitu dia adalah orang yang tercantik di zaman itu. Orang-orang yang tercantik ataupun yang paling lawa dalam kalangan perempuan ni tadi, termaktub dalam kitab-kitab bahawa kata yang pertamanya Nabi Hawa, Siti Hawa, isteri kepada Nabi Adam AS. Yang keduanya Sarah. Sarah ni tadi tak ada orang dalam zaman dia, orang paling cantik sekali, tak ada nak lawai ke dengan Sarah ni tadi. Lepas tu yang ketiganya Siti Khadijah, isteri kepada Nabi SAW. Yang keempatnya iaitu Aisyah, yang cantik, yang jangok. Kemudiannya Fatimah. Dalam kalangan orang perempuan, 4 ataupun 5 orang ni tadi maktub dalam kitab-kitab. Jadi Sarah ni adalah orang yang paling cantik sekali. Bila mana gitu, pak saudara dia tengok Ibrahim ni pun jangok juga, lawa juga, handsome juga, maka dia telah mengkahwinkanlah anak dia Sarah dengan Ibrahim. Kemudian bila kata dia bersuami dan beristeri ni tadi, maka Nabi Ibrahim klik kepada kampung dia, Padam Aram tadi. Maka di situlah ceritanya apabila dengan Namrud tadi. Tapi bila mana kata dia sebenarnya duduk di dalam Syam tadi tu lama juga. Kisah kepada Nabi Ibrahim ni tadi panjang lebar. Di mana ulama menceritakan apabila Nabi Ibrahim ni tadi menikah dengan Sarah, Sarah bukan saja cantik tapi dia orang hartawan, orang kaya. Dia ada bela ataupun pelihara kambing yang banyak, pelihara sapi yang banyak, seperti lembu lah. Kalau kita ke negeri luar, dia tak ada lembu. Lembu ni mari daripada Australia tu, mari negeri kita ni. Asalnya. Lepas tu kita pakat ternak, pakat pelihara, jadi bakar dia sebar luar. Tapi kalau kita pergi pada negeri lain, maka akan temu sapi. Tanduk dia lebih panjang lagi, lebih besar lagi. Orang panggil sapi. Maka dia pelihara sapi, pelihara unta, pelihara kuda, dia orang kaya. Maka di situlah Nabi Ibrahim telah diserahkan. Sarah serahkan segala harta dia tadi kepada Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim pelihara kambing. Bila Nabi Ibrahim pelihara kambing, kisah ceritanya, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kata ni, di atas permukaan bumi ni tadi ada hamba aku.
yang aku kasihi. Sehingga kan Allah SWT bergelar kepada Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih kepada Allah SWT. Maka malaikat kata, kenapa boleh panggil gelar, bui gelar kepada Nabi Ibrahim Khalilullah? Allah SWT kata, mau pergi cek sendiri, tengok sendiri baik mana. Maka malaikat turun pada permukaan bumi, rupa sebagai manusia, maka sebut nama-nama Allah. Setengah riwayat kata dia sebut nama Subhanallah. Maka Ibrahim telah dengar orang ni tadi sebut nama Subhanallah, puji Allah SWT. Maka Nabi Ibrahim mari dekat kepada dia, sebut lagi. Orang tu kata, aku nak sebut tak boleh, melainkan ada bayar. Maka Nabi Ibrahim kata, mu nak apa? Bagaimana kalau bagi pada kambing-kambing ni? Maka dia kata, aku nak bagi kepada kamu setengah daripada kambing aku ni, bahamu sebut semula Subhanallah. Dengar Subhanallah, oh sedap. Masuk juga, masuk dalam hati Nabi Ibrahim, sedap sebutan tu tadi. Sebutan nama Subhanallah tu tadi, zikir. Maka Nabi Ibrahim minta lagi, sebut sekali lagi. Maka orang yang berupa, malaikat yang berupa orang tadi tu, minta, apa lagi mu nak bagi kat aku? Dia kata, aku bagi semua sekali. Kambing yang aku pelihara ni, aku bagi padamu. Padahal kambing peliharaan milik dia lah, tapi berhadiah daripada Sarah kepada dia. Dengan sebutan nama tadi tu, dia sanggup lagi nak bagi. Okey, habis dah. Lepas tu minta sekali lagi. Sekali lagi boleh, tapi nak buat mana? Gini, kambing habis dah. Lepas tu nak buat lagu mana? Aku nak jadi hamba kepadamu, lepas tu aku tolong pelihara kambing ni pula. Bila kata gitu, maka dia nak jadi hamba kepada malaikat ni tadi. Orang jumpa malaikat ni, rupa malaikat ni tadi, malaikat tak song, dia nak jadikan hamba manusia. Khalilullah ni nak jadi hamba dia. Maka dia beritahu, sebenarnya aku bukan malaikat, aku bukan manusia, aku malaikat. Barulah terbukti, yakin bahawa katamu ni memang song patut Allah SWT bagi gelaran kepadamu Khalilullah. Tu di antaranya dengan harta ataupun kambing-kambing peliharaan dia tu, dia sanggup beri kepada Allah SWT. Itu membuktikan kata Nabi Ibrahim AS, waktu dia bernikah dengan Sarah tu, dia telah beriman dengan Allah SWT. Kemudian apabila Sarah dan Ibrahim ni tadi, bila mana dia telah nak pergi kepada Palestin, hijrah kepada Palestin, maka dengan perjalanan dia yang lama, perjalanan dia yang panjang melalui Syam, Lebanon, Jordan, lepas tu dia singgah kepada Mesir dulu. Tu ceritanya. Tapi sebelum dia nak sampai kepada Mesir, maka dia ni kita kena ingat, Nabi Ibrahim, Sarah, dua orang, tapi ada anak saudara kepada Nabi Ibrahim tu, iaitu Nabi Lut. Dia tiga orang ni. Sebab royak dah dulu minggu lepas, iaitu dalam kawasan Babylon, iaitu Padang Amor tadi, iaitu tiga orang ni sahaja yang beriman dengan Allah SWT. Yang lain tak saya beriman dengan Allah SWT. Maka Lut ni tadi sampai kepada Laut Mati, di mana di Jordan. Laut Mati, sampai di Laut Mati itu tadi, kawasan sebelum daripada jadi Laut Mati itulah. Maka Lut telah beralih pindah ataupun berpisah dengan Ibrahim dan juga Sarah ni tadi. Maka dia duduk di kawasan tanah Laut Mati itu tadi. Laut Mati iaitu laut ni tadi hasil kesal daripada kaum Nabi Lut ni dibinasakan oleh Allah Taala sehingga jadi lubang, tasik, supaya jadi tasik. Maka di situ air di situ tak boleh, binatang tak boleh hidup. Lepas tu air tu masin berdoa sampai siapa-siapa yang masuk berenang dalam tu, dia timbul, tak kena kocak kaki, tak kena jaga tubuh untuk timbul daripada air tu dak, dia timbul sendiri sebab air terlalu masin. Tempat yang dilaknat oleh Allah SWT, membinasakan kaum Lut tu tadi. Jadi kalau kata kaum Lut ni tadi di kawasan tu tadi, dia dekat dengan Laut Merah. Kalau orang pergi Laut Merah, maka dia berdepan, boleh nampak Palestin, boleh nampak Arab Saudi sendiri, boleh nampak Mesir, lepas tu Jordan. Dia tiga praktik ni tadi keliling, orang panggil di pinggiran daripada Laut Merah.
Lepas tu di sini di Jordan ni lah ada tasik orang panggil laut mati. Orang panggil laut juga sebab dia terlalu besar, maka orang panggil laut mati. Di situlah tempat di mana Lut berpisah dengan Nabi Ibrahim dan juga Sarah. Bila kata gitu, dua orang ni tadi pergi kepada Mesir. Tapi sebelum dia kena lalui Mesir untuk sampai kepada Palestin. Tapi bila sampai kepada Mesir, maka cerita yang minggu lepas, iaitu ada seorang raja yang zalim. Raja ni nama dia bin Amrul Qais bin Mailun. Jadi raja ni tadi, dia hasilnya dia boleh jadi raja kerana dia berperang dengan raja yang dulu, raja yang sebelum daripada dia. Raja yang sebelum daripada dia ni tadi, bila berperang, orang panggil raja tadi Allah. Bila kata raja ni Allah, maka dia telah ambil memerintah di kawasan Mesir tu tadi. Dia ambil perintah di kawasan Mesir. Bila kata dia memerintah dalam kawasan Mesir, maka dia ni orang panggil zalim. Siapa saja yang punya anak, maka dia akan ambil. Siapa saja yang punya anak, dia akan ambil. Perempuan cantik dia akan ambil buat jadi isteri. Maka dia telah ambil siapa? Orang yang raja yang sebelum daripada dia ni tadi, maka telah Allah, orang ni tadi dia telah meninggalkan anak. Raja yang sebelum daripada dia ni yang orang panggil Saigon, nama dia Saigon. Lepas tu Saigon ni dia ada dua orang anak. Sanusirin sore, iaitu orang jatuh, orang panggil anak lelaki dia. Patutnya kalau lah Saigon ayah dia mati, patutnya anak dia ni lah Sanusirin ni jadi raja ni. Supaya raja kita mati, anak dia jadi raja. Seperti tu juga. Tapi dia ni tak boleh jadi raja sebab dia perang ni tadi. Raja, orang panggil raja yang tadi orang panggil Amru bin Qais dia. Bin Amru bin Qais, raja hak zalim tadi tu tadi, maka dia telah bunuh Sanusin tu tadi. Tapi Sanusin ni dia ada adik pula, adik dia perempuan, iaitu Hajar. Siti Hajar. Ini orang panggil dalam kitab-kitab ada khilaf. Sama ada Hajar ni tadi, dia ni adalah anak raja yang terdahulu. Bila ayah mati, maka dia telah jadi hamba kepada raja yang baru ni tadi, bin Amru bin Qais ni tadi, ataupun dia ni adalah hamba sahaya biasa, orang hamba biasa, perempuan hamba biasa yang telah dijadikan hamba oleh raja tu tadi. Itu orang panggil ada khilaf dari segi ulama. Tapi yang masyhurnya iaitu dia ni adalah seorang anak perempuan, puteri kepada raja yang terdahulu, iaitu Saigon, yang mati sebab daripada peperangan dengan Amru bin Qais bin Mailun. Maka sebab dia mati itu tadi, kakak dia, abai dia telah dibunuh, dia ni ambil jadi hamba sahaya. Kemudiannya bila kata dia telah dijadikan hamba sahaya, maka dia ni kata raja ni tadi, orang panggil raja ni dia suka buat khianat dengan orang perempuan. Maka bila nak mari dekat dengan Siti Hajar, istana dia berkocak. Maka tak boleh nak dekat. Setiap kali dia mari dekat dengan Siti Hajar, istana berkocak. Orang panggil kenapa boleh jadi lagu tu? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dia akan pelihara setiap isteri-isteri Nabi, mestilah orang yang pisik juga. Bukan sahaja Nabi saja yang pisik, yang istimewa, orang istimewa. Pastilah isteri-isteri dia pun orang yang pisik juga. Bukan orang sembarang. Takkanlah mana kata dia hamba kepada raja, pastilah raja buat khianat dia, raja berzina dengan dia dah. Tapi Nabi SAW dalam hadis Nabi SAW bagi tahu kata apa? Aku ni wulidtu binikahin, aku ni diberanakkan dengan nikah, bukan ada perzinaan. Ulama-ulama tafsir pada hadis Nabi SAW ni tadi, bahawa kata Nabi nak royak kata apa? Daripada dia, ayah dia, tok dia, sampai kepada Adam AS, semuanya bernikah, bukan melakukan satu perbuatan dosa iaitu perzinaan. Jadi
Ibrahim ni tadi kahwin dengan Siti Hajar. Siti Hajar dengan Ibrahim ni melahirkan Ismail. Daripada Ismail inilah jadinya keturunan sampai pada Rasulullah. Bila kata gitu, fahamlah kita bahawa kata Siti Hajar ni tadi tak dibuat khianat. Hasil ceritanya maka nampaklah dalam kitab-kitab. Di antara kitab-kitab yang mana masyhur ulama-ulama ambil, di sini Abu nakalkan ambil daripada kitab Mutabaqal Kubra Imam Ibn Sa'id. Cerita tentang kisah ni tadi panjang lebar dalam kitab dia Mutabaqatul Kubra. Ada lagi kisah-kisah cerita tentang nabi-nabi, rasul-rasul, kesemua nabi-nabi dan rasul-rasul dengan tarikh Tabari, Imam Ja'far pengarang dia. Dan juga kalau dalam kitab yang lain pula At-Tarikh Madinah di Damsyik, Imam Ibnu Asakir, dia ada juga situ. Lepas tu orang panggil dalam kalangan kita ramai orang-orang alim ataupun orang-orang pondok-pondok merujuk dalam kitab tempat kita ni, petani ada kitab ni apa, iaitu Al-Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir. Cerita. Jadi Abu menakalkan cerita-cerita ni banyak ambil daripada 2, 3, 4 putih kitab ni tadi, tapi yang terbanyaknya daripada kitab Tabaqatul Kubra daripada Imam Ibn Sa'id. Bila kata gitu kocok, istana kocok, maka raja ni tadi, ni tadi, dia tak langsung dekat, tak boleh. Maka dia sekadar hamba yang disimpan, yang ditaruh. Bila kata dia taruh, marilah bila kata Sarah dan Ibrahim mari, maka Nabi Ibrahim telah bagi tahu kepada orang-orang ataupun bala tentera yang sentiasa mencari perempuan-perempuan cantik nak dihadiahkan kepada raja ni tadi. Maka bila Ibrahim masuk kepada Mesir, maka dia pergi. Pergi tanya, siapa ni? Siapa perempuan ni? Ibrahim kata, ni saudara aku. Royak kata saudara aku. Royak pada Siti Sarah. Kalau orang tanya jadi apa-apa, maka kamu kena royak juga, iaitu mu ni adalah saudari aku. Apa panggil adik perempuan. Sebenarnya di sini maka kita faham bahawa kata Nabi Ibrahim kecek. Apa panggil apa tu? Kecek bohong. Dia bukan bohong. Setiap orang yang beriman dia tidak akan bohong, kerana Nabi SAW telah bagi tahu orang beriman ni kadang-kadang mungkin dia bercuri, kadang-kadang mungkin dia berzina, kadang-kadang mungkin dia tak semaya dan sebagainya, tetapi dia tidak akan berbohong. Orang beriman dia tidak akan bohong, Nabi SAW bagi tahu. Pas Nabi Ibrahim kecek lagu tu, orang panggil tipu. Tipu ni lain daripada bohong. Tipu. Sebab itu dalam kitab-kitab kata Nabi Ibrahim, Nabi SAW sendiri sabda bahawa kata Nabi Ibrahim ni dia kecek, dia tak betul, iaitu ada ketiga kelakuan, 3 keadaan, tiga masa. Mana? Ini satu yang pertama. Orang panggil kecek tak betul. Orang panggil tipu muslihat, orang panggil nak melepaskan daripada cengkaman raja yang zalim tadi tu. Itu satu. Yang keduanya iaitu apabila Nabi Ibrahim dia ajak 10 minggu lepas Abu Hurairah ajak untuk pesta keramaian orang-orang kaum dia tu tadi buat penyembahan pesta tadi. Maka Nabi Ibrahim dia kata aku sakit perut. Sebab apa? Dia tengok bintang mardub tu tadi. Bila tengok bintang mardub dia kata tengok bintang, kata aku sakit perut ni, esok ni aku sakit perut. Malam tu orang duk ajak dia pergi pasal malam buat pesta. Dia kata dia sakit perut. Tu betul tak tu sakit perut? Dia tak sakit perut, tapi orang panggil tipu. Yang ketiganya apabila orang tangkap dia, igat dia, maka dia kata, orang tanya dia, siapa yang pecahkan berhala ni? Berhala ni siapa yang pecahkan? Nabi Ibrahim kata, bukan aku tu. Patung berhub ataupun patung yang paling besar tadi tu, kapak duduk di bahu dia. Dia. Tu orang panggil 3. Jadi apabila kata dia ni buat penipuan, tipu ni tadi atas wajah muslihat untuk kebaikan, maka dengan sebab itulah di padang mahsyar nanti Nabi Ibrahim dia takut dalam diri dia. Sebab itu dalam hadis Nabi yang salam bagi tahu, setiap nabi takut sendiri. Nak bagi syafaat tak ada dah, melainkan aku seorang je yang boleh beri syafaat pada umat. Nabi SAW bagi tahu. Lepas tu yang lain, nabi-nabi lain semua takut. Nabi Nuh takut, Nabi Idris takut, Nabi Adam sendiri pun takut. Dan begitu juga Nabi Ibrahim ni dia takut. Takut apa? Sebab 3 ni tadi lah penipuan dia tadi.
Dia tipu tu tadi, dia takut kemurkaan daripada Allah, kerana tidak ada hari yang Allah Ta'ala lebih murih, iaitu di padang mahsyar tu nanti. Tu sebab itu semua nabi-nabi takut. Apabila Sarah ni tadi dipergi tanya, dia kata aku ni saudari kepada ni lelaki ni. Maka bila bawa mari dalam istana Amru bin Umair tu tadi, Am bin Amru Al-Qais bin Mailun tu tadi, raja zalim tu tadi, maka raja suruh bawa mari 2 orang lalu, bawa mari Ibrahim, bawa mari Sarah. Bila bawa mari Sarah, walaupun dia telah menjanji kepada rakyat dia, siapa-siapa saja kalau nampak walaupun bersama dengan suami maka kena ambil, bersama dengan ayah kena ambil, yang tak ambil bersama dengan abai, dengan saudara-saudara lelaki tak ambil. Ni Nabi Ibrahim pasal dia nak masuk Mesir, dia tahu berita dah. Pasal Nabi dia mesti kasyaf, atau kalau tak ada orang bagi tahu pun dia akan tahu. Adapun kita kata Nabi Ibrahim dapat khabar daripada orang Mesir ni, raja dia baik ni. Maka Nabi Ibrahim persiapan, iaitu bila mana kena tangkap dengan tentera dia tadi, maka dia bagi tahu ini adalah adikku, adik perempuan aku. Gitu. Bila kata dia kena tangkap tu tadi, maka raja yang zalim walaupun dia telah buat hukuman, iaitu undang-undang lelaki bersama suami, maka isteri dia akan aku ambil. Kalau sama ayah pun akan aku ambil. Tapi kalau dia bersama dengan adik dia dalam kawasan Mesir ni tadi, tak apa, aku lepas. Tapi bila kata Ibrahim dah kata lagu tu sekalipun, sebab dia raja, dia nak buat apa ikut dia. Maka dia nak pergi kepada Hajat Siti Sarah, tangan dia kerah. Maka Sarah tu tadi telah doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, tangan dia kerah. Lepas tu raja minta supaya mu ni tadi doa. Mintalah semula dengan Tuhanmu supaya apa? Supaya hilang dia punya kebah tangan dia tadi. Doa hilang. Nak pergi pula. Pasal Sarah ni royak dah saat ni. Dia di antara orang panggil salah sore-sore itulah zaman dia yang paling jangok sekali, iaitu Sarah. Zaman tu. Zaman orang panggil zaman Nabi Ibrahim ni lah. Tak ada orang lebih jangok daripada Sarah. Maka tengok Sarah tu tadi, bila jangok tara tu takkan tak pergi. Kalau kita sendiri pun kalau orang jangok, gerai juga. Maka mana kata nak pergi sampai ke 2 kali ataupun 3 kali dalam riwayat. Pergi tak boleh. Minta supaya Sarah yang terakhirnya lepaskan daripada tangan dia kerah tadi tu. Tangan dia kaku. Maka Sarah pun berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Sarah telah berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fala taslit alal kafirin, taslit alal kafirin. Ya Allah, aku ni jaga agamamu ya Allah, aku beriman denganmu, beriman dengan rasulmu ya Allah. Lepas tu aku ni menjaga kemaluan ataupun mahkota, kemaluan orang panggil maruah dia tadi, dia jaga. Dia kata melainkan aku akan serah pada suami aku saja, tapi janganlah mu sampaikan membinasa atau mengkhianat aku punya kehormatan diri ni dengan orang kafir ni tadi. Dia doa tu. Sebab itu tangan raja tadi tu jadi kerah. Bila kata raja minta supaya dia doa semula supaya tangan dia sembuh, tangan dia siap, maka bila siap, dia bagi tahu kepada orang-orang yang bawa Sarah ni tadi, mu bukan bawa mari tina jangok, dia ni syaitan ni. Lepas tu bila kata syaitan, ada syaitan seorang lagi dalam rumah dia, dalam istana dia. Siapa? Iaitu Hajar tadi. Ayat sana ni. Nak pergi tak boleh, istana berkocok. Maka dia kata nak buat simpan taruh buat apa tina ni. Maka ambil hadiah kepada Sarah. Dua orang ni tadi nak pergi tak boleh. Mu ambil tina ni. Itu setengah riwayat dalam kitab. Bila kata 2 orang ni tadi hadiah kepada Sarah, jadi orang panggil hamba kepada Sarah lah. Bila buat kelik kepada Ibrahim, maka tengoklah Ibrahim pun tengok. Dalam masa yang panjang, Sarah tak melahirkan anak. Sarah dan juga Hajar ni tadi tikah setengah daripada umur Sarah. Sarah ni kalau kata Sarah ni dengan Ibrahim ni tadi, Sarah dengan Ibrahim 40 dan 60. Tika dalam 10-15 tahun gitulah. Lepas tu Sarah dengan Hajar ni tadi setengah daripada umur Sarah. Kalau kata Sarah 30,
Hajar 15. Jadi ketika tu riwayat kata lebih kurang dalam 15 tahun. Sarah ni, Hajar ni tadi adalah umur 15 tahun, muda lagi. Maka apabila Sarah dengan Ibrahim hidup yang lama, apabila Nabi Ibrahim bila menikah dengan Sarah, dia telah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta kepada Allah Taala seperti mana orang panggil kita suami isteri kalau dah menikah lamanya, minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala hadiahkan anak. Maka Nabi Ibrahim AS telah doa, Rabbi habli minas solihin, ya Allah lahirkanlah daripada aku ni tadi anak yang soleh. Nak kali doa pada Allah SWT. Tapi bila mana bersama dengan Sarah, tak boleh anak. Panjang masa, maka Sarah ni faham. Faham abai dia ni Rasul. Maka minta supaya ada zuriat yang akan ganti dia jadi Rasul juga. Maka dia telah sanggup supaya suami dia Ibrahim, Nabi Ibrahim ni tadi bernikah dengan Hajar. Maka dia merdekakanlah Hajar. Lepas tu Hajar menikah dengan Nabi Ibrahim AS. Dalam masa pernikahan dia sama dengan Nabi Ibrahim bersama dengan Hajar ni tadi, maka Siti Sarah ni dalam keadaan cemburu. Dia cemburu dah. Bila cemburu masa yang panjang bermolek, Allah Subhanahu Wa Taala telah kabulkan doa Nabi Ibrahim AS yang telah doa tadi, Rabbi habli minas solihin, minta anak yang soleh itu Allah Taala kabulkan. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan, Siti Hajar mengandung. Lepas tu beranak, anak dia letak nama Ismail. Bila kata dalam Ismail ni tadi, maka Sarah ni ambil hak apa-apa semua Sarah yang buat tak kena berlaku. Lepas tu riwayat dalam kitab bagi tahu kata Sarah ni telah ambil duri, orang panggil pelepah buah tamar kan, pelepah pokok tamar ni, ambil duri dia cocok telinga. Dia gerai dengan Sarah ni. Pasal Ibrahim gimana kelik tengok Hajar, tengok Ismail Sarah tengok juga, tapi kasih tu orang panggil dah berpindah daripada Sarah banyaknya kepada Hajar. Dan Ismail pasal ada anak dah ni, anak jantan pula ni. Maka Siti Sarah ni tadi apa-apa yang Sarah buat tak kena berlaku, sehingga dia ambil duri daripada pohon tamar cocok telinga. Riwayat kata asbab daripada dia cocok ni tadi, Hajar tak leduk. Bukan sehari dua dia buat. Akhir sekali bila mana dia cocok tu, lepas pada banyak hari, banyak masa, lama masa, sampai Siti Sarah ni ada niat kata, aku nak cicir si Hajar ni tadi. Nak bunuh Siti Hajar. Lepas tu bila mana kata dia sedar kesalahan yang dia telah bersumpah dengan nama Allah, nak bunuh Hajar, nak cincang tubuh Hajar, maka dia telah bagi tahu pada Ibrahim. Ibrahim kata, hai, mu lang tambah taretu mena cemburu mena. Tapi mu kena bayar kifarat sebab mu apa ni? Mu bersumpah dengan nama Allah ni tadi. Bila dia dah ada rasa baik itu tadi, rasa dia punya marah ataupun cemburu dia dah turun sikit tu, dia bagi tahu pada Ibrahim. Ibrahim kata, mu kena bayar kifarat di atas sumpah mu tadi ni. Mu nak buat lagu ni. Lepas tu Sarah kata, lagu mana? Nak buat lagu mana? Nabi Ibrahim kata gini, mu ambil duri tu semula. Duri daripada pelepah tamar tadi tu, daun tamar tadi, ambil. Lepas tu cocok di telinga Hajar. Sebab mulut main telinga semua ni, cocok telinga bekak telinga Hajar. Lepas tu cocok tu tadi tembur. Tembur tu tadi, inilah orang panggil perempuan yang pertama pakai subeh, pakai anting-anting, iaitu Siti Hajar. Nabi Ibrahim ambil mula-mula buah bunga mayang kepada tamar tadi tu, ambil mayang dia tu sumak jadi bulat lubai dah telinga Siti Hajar. Lama masa ada belubai dah, maka mulalah sakut ni sakut subai lah. Bila kata sakut subai, kau jangok. Bila kau jangok, maka Sarah duk tak boleh nak murid kepada Sarah sokmo. Nak murid kepada Hajar sokmo. Bila kata nak murid Hajar, maka Sarah ni tadi dia faham.
mu tak ada anak, aku ada anak. Maka sebab itulah suami kita iaitu Ibrahim ni sayang kepada aku lebih. Lepas tu dia ni dulunya dia hamba, dihadiahkan kepada Sarah ni tadi. Dia pandang diri dia hina. Maka Sarah ni tadi telah ambil kain, dia ikat tubuh dia. Lepas tu ikat tu dia, orang panggil kalau ikat kain tu kain bucu kain, ujung kain tu biasanya orang ikat Tapi ni Sarah dia tak ikat le depan, dia ikat le belakang. Lepas tu kain tu tadi panjang. Orang panggil kenik lah, buat jadi kenik untuk pinggang dia tadi. Dia dokong anak. Lepas tu tali kain ujung pada kain tu tadi panjang lebar, panjang. Maka dia jalan, dengan sebab dia jalan, tapak kaki dia tadi terhapus dengan kain tu tadi. Pasal apa? Dia tak say supaya Sarah boleh tahu kata dia nak gimana. Dia lari daripada rumah. Lari pada rumah sakit. Orang panggil sebab hati isteri, apa orang panggil isteri tua tak kenal kepada dia. Maka dia lari. Maka Ibrahim apabila tahu kata Sarah lari, cari. Bila cari, temulah Sarah tengah menyusukan kepada Ismail. Maka Ibrahim buat keputusan iaitu pergi turun naik ke atas, iaitu pergi kepada Madinah. Iaitu kepada Bakkatum Mubarakah. Dalam Quran kata asalnya kalimah Mekah ni iaitu Bakkah dalam Quran iaitu pergi kepada Mekah. Dia orang panggil buat lari lah bini yang kedua ni kepada Mekah. Lari pergi kepada Mekah, sampai kepada Mekah boleh Allah SWT perintah Nabi Ibrahim AS supaya tinggalkan anak dan isteri dia di situ, di lembah. Sebab itu Nabi Ibrahim ni tadi sayu hati dia ni nak bawa lari bini dia ni tadi dengan Ismail, tapi sampai kepada wadi ni tadi, iaitu di gunung, dua gunung kapik, tengah-tengah tu orang panggil wadi. Maka di situ dia diperintahkan oleh Allah Taala untuk tinggalkan supaya menjalankan kerja dakwah. Itu lepas dalam perjalanan situlah Nabi Ibrahim rata-rata seluruh dunia sampai kepada Burma pun dia sapa. Berayak dulu dah Jadi bila mana kata Siti Hajar duduk bawah, Ibrahim duduk atas unta. Perintah tu tadi, maka Ibrahim selalulah nak pergi lah. Ajar kata, kenapa wahai suamiku nak tinggalkan aku sini ni? Nak tinggal aku sini buat apa ni? Tak jawab. 2-3 kali. Akhirnya Siti Hajar bagi tahu adakah ini perintah daripada Allah Subhanahu Taala. Barulah Ibrahim ngangguk kepala. Lepas tu paling tak Allah Subhanahu Taala tak bui Nabi Ibrahim paling tengok. Tak bui paling tengok kepada anak dan juga isteri dia tadi, kerana sayu hati. Jadi Allah SWT suruh pergi. Maka bila kata gitu, Hajar Pahir dah kata bahawa kata ini adalah perintah Allah SWT, kerana dalam dia ni jadi orang panggil budak hamba kepada Sarah. Sarah telah ajar Islam, Ibrahim telah ajar Islam, bagaimana bertauhidkan kepada Allah Ta'ala. Keyakinan dia tadi tu kejap kepada Allah SWT. Bila kata dia dapat tahu kata Ibrahim kata ini adalah perintah daripada Allah Ta'ala, dia tanya maka Ibrahim ngangguk kepala, fahimlah ini adalah perintah Allah. Maka dia kata apa? Tak apa, kalau perintah Allah SWT, nescaya Allah Ta'ala tak buat nyanyi kepada aku. Maka Nabi Ibrahim pun mula pergi. Nabi Ibrahim ada 2 gunung di Makkah ni tadi, ada 2 gunung yang besar. Bila Nabi Ibrahim lalu kepada satu gunung tu tadi, Nabi Ibrahim paling di belakang, tengok Hajar dan Ismail. Bila tengok Hajar dan Ismail, Allah SWT maktubkan doa daripada Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim ayat ke-37. Nabi Ibrahim telah doa pada Allah Ta'ala, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimuna shalah waj'al af'idatan minan nas yahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, aku telah tinggalkan daripada zuriat aku, min zurriyati,
Jadi dalam kitab tafsiran daripada kitab Mutabaqat, kitab Tabaqatul Kubra, dia kata dalam sini Nabi Ibrahim kata min zurriyati, setengah daripada keturunan aku tinggal sini. Kerana apa Kerana apabila Hajar apabila Sarah dengan Ibrahim, waktu bila sampai masa lek malek, ada 2 orang. Setengah riwayat kata 3 orang. 3 orang pemuda telah mari kepada rumah Nabi Ibrahim AS. Bila minta salam, bagi salam, Ibrahim jawab salam. Lepas tu Nabi Ibrahim telah masukkan mereka dalam rumah. Nabi Ibrahim selalu pergi kepada belakang rumah dia, ambil anak sapi yang gemuk, dia telah sembelih, lepas tu bakar, golek, lepas tu hidangkan kepada 3 orang ni tadi. Dia tak tanya mu mari mana, mu siapa, tak tanya. Itu sifat orang-orang zaman dulu. Tetamu mari selalu dah, jamu lalu dah. Bila kata gitu, 2 orang ni tadi bila jamu kepada dia kambing, suruh makan. 3 orang ni tadi mula hulurkan tangan, tapi bila kata hulur tangan ni dengan kambing sapi ni tadi, anak sapi yang gemuk ni tadi, tangan dia supaya tak tembuh. Nak pergi tak boleh. Maka Ibrahim takut. Dalam surah-surah yang lain cerita tentang cerita ni, iaitu Ibrahim mula takut. Takut mana ni? Bukannya orang ni. Tanya siapa sebenarnya kamu? Maka 3 orang ni kata, kami adalah malaikat. 3 orang malaikat yang jangok, yang handsome, diutus oleh Allah Ta'ala kepada kamu. Sebab apa? Sebab nak bagi tahu kata belakang ni nanti mu akan dapat anak. Sarah selalu dah berdiri katuk muka, tapa muka. Pasal dia ketika tu Sarah umur 60 tahun. Ibrahim umur 96 tahun. Sarah tak dapat anak. Bila kata malaikat mari tahu kata dia ni malaikat, beriman dengan Allah Ta'ala, ni malaikat pula dia mari rupa orang, royak kata isteri mu akan mengandung. Orang panggil lama masa tak boleh mengandung siapa? Zakaria. Tak boleh, orang panggil tak boleh anak juga. Lepas tu ni juga iaitu Nabi Ibrahim tak boleh lama tak boleh anak. Bila kata begitu, tepuk muka, suka. Sebab itulah sini umum fasir pada tafsir bagi tahu, sebab itu Nabi Ibrahim kata min zuriyatin, setengah daripada anak aku. Ibrahim faham dah, lek belakang nanti Sarah akan mengandung, Sarah akan beranak. Bila kata gitu, tinggalkan anak aku ni tadi, biwadin, dia dengan satu tempat wadi, min ghairi zar'in, dengan tidak ada ghairi zar'in, tak ada tumbuh, tak ada pohon tumbuh, padang pasir Sahara, padang pasir Sahara, orang panggil padang pasir konten, tidak ada air. Tidak air, sebab tidak ada tumbuh, dengan bermakna kata tidak ada air. Inna baitikal muharram, di sisi orang panggil Kaabah. Ketika Nabi Nuh alaihissalam, maka Kaabah telah runtuh, maka bekas Kaabah tu ada, maka Nabi Ibrahim telah beradu situ. Maka Nabi Ibrahim kata, aku letakkan anak aku dan isteri aku ni tadi di sini, di dekat dengan Baitikal Muharram, iaitu Kaabah tu tadi. Rabbana, dia minta pada Allah Subhanahu Wa Taala tadi, aku letak sini tadi, mudah-mudahan mereka ni menjaga semayang mereka. Faja'al afidatan minal nas, mudah-mudahan supaya orang yang lalu di sini nanti akan ada belah kasihan, belah kasihan ataupun orang panggil apa, hormat, belah kasihan kepada mereka. Tengok kepada Hajar, tengok kepada Ismail, ada belah kasihan. Lepas tu warzuqhum minas samarat, dan bagilah rezeki kepada mereka ni daripada buah-buah kayu. Sebab itu orang lain tengoklah ni Mekah, dia tidak ada pohon durian, tapi buah durian ada. Sebab itu Nabi Ibrahim cerdik dalam bahasa berdoa dia tak kata tumbuhkanlah pohon tamar, tak tumbuhkanlah pohon topah, buah apple, buah apa, minta buah pisang, tak ada minta
tumbuh pohon tu apa, tapi minta kepada warzuqhum minas samarat, murah-murah rezeki supaya mereka dapat daripada buah-buah. Siapa tu sampai berkatnya doa Nabi Ibrahim di Makkah sana, apa-apa buah nak, peta pun ada. La'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka ni bersyukur dengan Allah Subhanahu taala. Apabila Siti Hajar dan juga Ismail duduk situ, maka telah lalu kabilah Jamhur, maka dia lalu mula-mulanya nak ceritanya, bila kata lalu situ tengok Hajar dengan Ismail, maka dia telah mula minta supaya duduk di situ. Sebab apabila Hajar Safa Marwah ulu ile minta supaya nakkan cari bekalan anak dia ni lapar pun juga, dia sendiri pun lapar, haus lagi, walaupun Ibrahim tinggalkan untuk makanan sehari dua je. Maka dia dengan sebab tu tadi Ismail telah gonyol kaki dia, maka bila tubik air Siti Hajar telah kepung sekat air, jangan lipah tubik. Nabi SAW beritahu, kalaulah Siti Hajar tak sekat air tadi, maka air ni akan jadi sungai. Kota Mekah ada sungai, tapi Hajar dia kau zam. Perkataan Arab ni kepung, sekat zam. Bila kecek suka dengan hati, suka sebab tubik air ni zam, maka air tu terkepung. Jadilah telaga Zam-Zam. Itu dari segi ceritanya kepada Siti Hajar. Tapi bila kata Sarah tadi tu, bila kata dia tinggal sore tadi, maka Ibrahim telah pergi dengan dakwah dia sampai kepada Burma. Maka Hajar dan Ismail ni cerita panjang lagi, insya-Allah minggu depan cerita tentang Hajar dan Ismail panjang lagi. Maka bila kata gitu, 2 atau 3 kali dan Ibrahim mari tengok kepada Siti Hajar. Mari sekali, ada kata riwayat ada satu ketika dia mari kelik Hajar dan Ismail tak ada, dia pergi pula. Lepas tu bila kata kali kelik yang ketiganya, iaitu Siti Hajar tak ada dah. Siti Hajar mati dah. Yang ada hanya Ismail. Lepas dia pergi kepada Palestin, sebab dia dia rujuk semula, iaitu dia mari kepada Mesir, lepas tu dia nak pergi kepada Palestin, iaitu dia pergi tempat di mana iaitu Sarah ni tadi. Lepas daripada situ dia pergi kepada ambil Sarah bawa pergi kepada Palestin. Bila kata dia bawa pergi Palestin, dia 3 orang tadi kata dia dia dengan Sarah. Bila Sarah siapa ni Hajar ni di Mekah, maka dia dengan Sarah tadi tu. Bila sampai kepada Mesir, lepas tu masuk Palestin. Bila masuk Palestin, duduk di Palestin lah Sarah. Maka Sarah situ sehinggakan Sarah lama masa perut besar, mengandung, beranak, anak dia nama Ishaq. Jadi anak Nabi Ibrahim ketika tu iaitu Ismail dan Ishaq. Jarak antara tu riwayat dalam kitab setengah kata 13 tahun, setengah riwayat kata 30 tahun. Ambil daripada kitab Tabaqatul Kubra, Imam Ibn Sa'id dia kata, qala Ibn Sa'id fil Tabaqatul Kubra, akhbarana Muhammad ibn Umar al-Islami qala wulidal Ibrahim al-Ismaila, diberanakkan Ibrahim anak dia Ismail, wahwa iaitu Ibrahim tu ibnu tis'ina sana, iaitu 9 tahun. Lepas tu wa wulidal Ishaq ba'dahu 90 tahun. Ibrahim ketika tu umur dia 90 tahun. Wa wulidal Ishaq ba'dahu 30 sana. Dan diberanakkan Ishaq dengan Siti Sarah tadi, beranak tikah tu tadi, iaitu 30 tahun. 30 tahun. Wa Ibrahim yauma izin ibnu ketika itu Ibrahim umur dia isyruna wa mi'ata sana. Ibrahim ketika Ishaq beranak iaitu umur dia 120 tahun. 120 tahun masih boleh beranak lagi. Lepas tu wa matat Sarah, apabila matilah oleh Sarah,
Fatazawwaja Ibrahim imratan. Maka Ibrahim bila Sarah mati, barulah dia ni iaitu Ibrahim kahwin dengan seorang lagi Abu Bakar iaitu Konturah. Konturah cerita belakang nanti lagi dah. Jadi Konturah imra'atan Ka'anin, iaitu daripada wilayah Ka'in, orang panggil Konturah. Yuqalu laha Konturah, maka pawaladat laha, maka dia memberanakkan anak kepada Ibrahim ni arba'ata nafarin, iaitu 4 orang. 4 orang. Mazi seorang, wa Zamron 2, wa Sarah Haja 3, wa Sabaqa 4. Itu 4 orang daripada Konturah. Wa tazawwaja imra'atan ukhra, maka Nabi Ibrahim kahwin lagi seorang lagi, yuqalu laha Hajun. Dinamakan perempuan itu iaitu Hajun. Fa waladat lahu, maka beranaklah Hajun ni tadi bagi Ibrahim ni tadi iaitu sab'ata nafarin, iaitu 7 orang lelaki. Nafis 1, wa Madyan yang kedua. Madyan ni jadi kaum Madyan. Itu nanti kita cerita bagaimana daripada Ibrahim ni jadi kaum-kaum pula lah, anak-anak dia. Wa Kaisan, orang nama anak dia Kaisan. Wa Syaruja 3, wa Amin 4, wa Luta 5, wa Kaisan 6, 7 dah. Pajama'a walada Ibrahim salasa asyara rajulan, maka anak Ibrahim iaitu 13 orang. Ini daripada kaul yang pertama. Ada kaul yang kedua, iaitu katanya anak kepada Konturah ni iaitu 6 orang. 6 orang. Zamran, Jaukshan, Madyan, Isba' dan Syawan. Jadi 6 orang anak dia. Jadi dalam 6 orang ni tadilah, maka seorang daripadanya duduk di kawasan Hijaz, kawasan tanah Arab. Yang lebihnya, yang 5 orang lagi telah hijrah mari kepada timur. Dia timur tengah, iaitu Arab sana, Hijaz. Maka anak ni tadi, anak kepada Konturah, maka lari kepada timur. Timur ni mana? Ni kita ni lah. Sebab itu setengah riwayat kata anak-anak dia ni tadi kahwin, jadilah anak mana? Kita ni lah orang Melayu. Tu orang kata orang panggil Melayu ni mari daripada keturunan Nabi Ibrahim. Walaupun ada setengah riwayat kata Konturah ni dia bukannya orang Leknu, supaya mana? Setengah riwayat kata dia orang Turki. Nabi Ibrahim kahwin dengan orang Turki, ni Konturah ni. Lepas tu anak dia, orang ni tadi, anak dia tadi seorang duduk sana, lepas tu yang lain semua mari timur ni tadi. Ada setengah lagu tu. Ada setengah lainnya pula kata Konturah ni orang sini, orang Lek, tanah Jawi, tanah Melayu ni tadi. Nanti Abu akan cerita tentang Konturah, Abu akan cerita tentang Hajar lebih panjang lagi. Jadi Sarah ni akhirnya dia wafat, mati. Bila kata mati ni tadi, maka dia ditanam. Ditanam di negeri Palestin. Di negeri Palestin. Lepas tu selepas dia mati ni tadi, anak selepas dia mati, maka Ibrahim mati. Ibrahim wafat. Lepas Ibrahim wafat, maka anak dia Ishak. Ishak ni wafat. Anak pada Ishak iaitu Yakub. Yakub telah mengkuburkan Ishak di tempat yang sama, iaitu ayah atuk dia, ayah dia iaitu Ibrahim, lepas tu mak dia iaitu Sarah. Di Hebron, di kawasan Hebron di Palestin. Walaupun orang kata Hebron ni duk mana? Duk di Israel. Tapi sebenarnya Israel ni dia tidak ada negeri. Tak ada orang jongrap kata dia ni sebagai satu negeri, yang wilayah yang diterima oleh satu dunia. Kata dia orang panggil negeri Israel. Tak ada sebenarnya. Negeri itu tetap orang panggil negeri Palestin. Begitu riwayat kepada Sarah, habis dah. Situ mudah-mudahan kita dengar dan kita ambil iktibar daripada cerita ni, iaitu walaupun cemburu tapi kena dengan cara tak apa. Kena dengan cara tak apa. Lepas tu yang kita dapat sini iaitu orang yang perempuan yang pertama sekali pakai subeh iaitu Siti Hajar. Sebab daripada cocok
oleh duri-duri pohon tama kepada telinga Siti Hajar tadi tu, akhirnya tembus dan jadi sebagai subai, dipakai subai asalnya iaitu daripada Siti Hajar. Panjang lebar kita tak baca lagi. Batu sikit dah, 1 2 tak apa dah.